hukum menggabungkan beberapa niat solat di dalam satu solat. Hukumnya diharuskan dengan syarat solat sunat yang digabungkan itu dari jenis solat sunat yang ghair maksudah. Adapun solat sunat yang maksudah digabungkan niat dengan solat sunat yang maksudah juga, hukumnya tidak harus. Jadi kalau kita nak gabungkan beberapa jenis solat di dalam satu solat, mesti kita kena tahu bukan semua jenis solat yang boleh digabungkannya. Itu penting. Kalau kita tak tahu yang itu, macam mana kita nak gabungkannya? Sebab solat ni dia ada dua kategori. Solat sunat yang maksudah, satu lagi solat sunat yang ghair maksudah. Solat sunat yang maksudah digabungkan niat dengan solat sunat yang maksudah juga, hukumnya tidak boleh. Contoh apa? Solat sunat contohnya solat sunat duha digabungkan dengan niat solat sunat Idul Fitr, hukumnya tidak boleh. Sebab solat sunat duha tu dalam kategori solat sunat maksudah. Solat sunat 2 hari raya pun termasuk dalam solat sunat yang maksudah. Di solat sunat yang maksudah dengan solat sunat yang maksudah juga tidak boleh digabungkannya. Yang boleh digabungkannya solat sunat yang ghair maksudah. Boleh digabungkan dengan solat sunat yang maksudah, ataupun yang ghair maksudah dengan yang ghair maksudah juga tak boleh digabungkan. Contoh menggabungkan niat solat sunat duha dengan solat sunat wudu, tak boleh. Solat sunat qabliyah zuhur dengan solat sunat wudu boleh digabungkan. Sebab solat sunat qabliyah dalam kategori solat sunat yang maksudah. Solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu solat sunat dalam kategori yang maksudah. Solat sunat wudu itu dalam kategori yang ghair maksudah. Jadi boleh digabungkan niat solat sunat wudu tadi ke dalam solat sunat qabliyah zuhur, boleh. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur serta solat sunat wudu, boleh. Sebab apa boleh? Sebab solat sunat wudu tadi itu solat sunat yang ghair maksudah. Apa maksud ghair maksudah ni? Tidak ditentukan secara khusus. Solat sunat yang tidak ditentukan secara khusus. Apa sahaja solat sunat yang kita lakukan selepas kita mengambil wudu, sebelum batal wudu itu, maka solat itu boleh dikira sebagai solat sunat wudu. Solat qabliyah zuhur tu akan dikira sebagai solat sunat wudu, walaupun kita tidak meniatkan solat sunat wudu. Jadi hukumnya boleh digabungkan niat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak gabungkan niat pun terhasil juga solat sunat wudu tadi, sudah terhasil pun tanpa kita menggabungkan niat. Itu disebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Jadi dua cara tu kedua-duanya boleh. Nak gabungkan niat boleh, tak nak gabungkan niat pun boleh. Kita niat solat sunat qabliyah saja, dan solat sunat wudu itu telah pun terkandung di dalam solat sunat qabliyah zuhur dimna, maksudnya telah pun masuk ke dalamnya secara otomatik tanpa kita menggabungkan niat.